Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Cikgu Nasrul. Cikgu akan mengajar kamu mata pelajaran sains tahun 3. Kita masih berada dalam unit 1, iaitu kemahiran saintifik. Tajuk menggunakan dan mengendalikan peralatan, bahan sains dan spesimen. Mudah-mudahan sudah bersedia untuk belajar. Mari kita belajar. Apa itu kemahiran manipulatif sains? Kemahiran manipulatif sains merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains. Terdapat 5 kemahiran manipulatif sains yang perlu kamu pelajari. Yang pertama, menggunakan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Yang kedua, mengendalikan spesimen dengan betul. Yang ketiga, melakar. Yang keempat, membersihkan peralatan sains. Dan yang terakhir ataupun yang kelima, menyimpan peralatan sains di tempat yang betul. Untuk hari ini, kita akan pelajari 2 kemahiran manipulatif sains dahulu, iaitu menggunakan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Dan yang kedua, mengendalikan spesimen dengan betul. Okey, cikgu harap kamu dapat ikut apa yang cikgu akan ajar, ya. Okey, bilakah masanya kita menggunakan dan mengendalikan peralatan, bahan sains dan juga spesimen? Okey, anak-anak murid, kita akan gunakan apabila kita menjalankan penyiasatan sains. Apa itu penyiasatan? Apa itu penyiasatan sains? Sekiranya cikgu kamu mengarahkan kamu untuk mengambil lakaran sejenis serangga, contoh belalang. Jadi itu adalah penyiasatan sains sebab melibatkan kajian. Okey, jangan risau, kita akan pergi satu persatu. Kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 16. Okey, sebelum itu kamu perlu tahu bahawa kita perlu gunakan peralatan yang sesuai untuk mengambil spesimen. Bukan suka-suka, ya. Untuk mengambil spesimen ni ada peralatan yang sesuai. Okey, ini adalah senarai peralatan yang telah cikgu senaraikan yang terlibat dengan penyiasatan kita. Yang pertama, kamu kenal alat ini, iaitu kanta tangan. Yang kedua adalah sauk. Sauk ini biasanya kamu gunakan untuk menangkap ikan. Tetapi pelbagai guna, ya. Berkemungkinan kalau kamu ingin menangkap pepatung, rama-rama, belalang juga boleh kamu gunakan sauk. Okey. Yang ketiga, penyepit. Okey. Bahan-bahan di bawah kita panggil sebagai radas, ya, radas sains, iaitu rod kaca. Rod kaca digunakan untuk mengacau cecair atau menyiring larutan. Cecair itu bila berada dalam satu bikar, maka kita boleh kacau menggunakan rod kaca tersebut. Radas yang kedua adalah piring petri. Piring petri inilah di mana kita letak spesimen, supaya spesimen kita tidak terkeluar ataupun terlepas. Yang ketiga, balang kaca. Apa fungsi balang kaca ini? Kita boleh pelajari selepas ini. Okey, rujuk buku teks kamu muka surat 16. Di sini, Kina dan Lim akan menjalankan satu penyiasatan sains. Mari kita ikuti perbualan mereka. Okey, Lim, macam mana nak tangkap belalang? Oh, cuba gunakan sauk. Kamu tahu kan apa itu sauk tadi? Ya, seperti dalam gambar itu juga. Nanti saya simpan belalang yang ditangkap ke dalam botol ataupun balang kaca. Bolehkah belalang bernafas di dalam botol yang bertutup? Cuba kamu fikir. Kalau kamu ditempatkan ke dalam balang tersebut dengan ditutup rapat, bolehkah kamu bernafas? Semestinya tidak boleh. Sebab setiap kehidupan memerlukan udara ataupun oksigen untuk bernafas. Okey? Jadi kita jangan gunakan penutup tersebut. Kita gunakan kain yang berlubang ataupun kamu ambil plastik, kamu tutup pada balang tersebut, buat lubang. Tebuk lubang pada plastik tersebut menggunakan lidi. Kemudian ikat menggunakan getah. Maka sekiranya ada belalang di dalam balang tersebut, maka belalang itu masih boleh bernafas menggunakan lubang-lubang yang telah kamu buat tadi. Okey. Semasa di padang, tiba-tiba Kina, apa yang kamu buat? Kita tengok. Kina berjaya menangkap belalang. Cuba tengok dalam gambar. Belalang telah berada dalam balang kaca tersebut. Kenapa kita gunakan balang kaca yang lut sinar, bukan guna balang kaca yang berwarna?
Okey, kerana kita mau tengok, kita perlu tengok belalang tersebut masih hidup di dalam balang tersebut. Okey. Berapa ekor belalang yang kamu perlukan? Seekor. Okey, ini cikgu mau tanya kamu. Sekiranya cikgu arahkan kamu untuk mencari 1 ekor belalang, adakah kamu mencari 2 ekor belalang? Adakah kamu cari 3? Adakah kamu cari 4? Ataupun seberapa banyak yang boleh? Tidak. Kalau cikgu arahkan kamu untuk mencari seekor belalang, kamu cuma perlu tangkap seekor sahaja. Jangan tangkap lebih. Sebab kita cuma perlukan seekor sahaja. Ikut arahan. Okey, dan jangan lupa juga untuk memasukkan daun di dalam balang tersebut. Kenapa? Sekiranya dalam jangka masa yang lama belalang berada dalam balang kaca tersebut, maka dia tidak ada makanan. Jadi dia perlukan makanan, dan belalang dia makan daun, maka kita masukkan sama ada sehelai daun ataupun seberapa banyak daun yang mencukupi. Jangan pula kamu kasih penuh daun dalam balang kaca tersebut. Nanti belalang itu susah untuk bergerak, ataupun kamu susah untuk melihat belalang itu berada di mana. Jadi bersesuaianlah meletak sehelai daun, kemudian tutup semula balang tersebut. Okey. Ini yang cikgu arahkan tu penyiasatan sains ini. Kamu dikehendaki untuk melakarkan belalang. Sebab itu kita gunakan balang kaca yang lut sinar, supaya kita boleh nampak belalang yang berada dalam balang kaca tersebut. Maka kita pun boleh lukis, kita boleh lakar. Okey. Setelah Kina selesai melakar seekor belalang tersebut, apa yang perlu dilakukan oleh Kina terhadap belalang tersebut? Dia sudah selesai melakar, tugasan pun telah siap, tapi belalang masih berada dalam balang kaca. Apa yang perlu dia lakukan? Apa yang perlu kita lakukan adalah melepaskan spesimen. Bagaimana cara melepaskan spesimen? Boleh tengok video di sebuah sekolah di Tawau ini. Okey, tengok anak-anak murid, dia berada di padang, di kawasan habitat belalang tersebut. Dia letak cawan plastik pada rumput, dan dia buka plastik penutup tersebut, dan belalang itu boleh keluar daripada cawan plastik tersebut. Maka dia boleh hidup bebas. Jangan sesekali kamu buang belalang tersebut di dalam tong sampah. Ataupun jangan pula kamu cakap, cikgu, kita sudah tidak gunakan belalang ini, apa kata kita matikan dia? Tidak, itu bukanlah kaedah penyiasatan sains. Penyiasatan sains adalah secara ilmiah. Kita mahu menimba ilmu, bukan untuk membunuh. Okey? Okey, di sini cikgu ingin mengulang kaji sedikit mengenai apa yang kamu telah pelajari pada minggu sebelum ini, iaitu kedudukan mata semasa mengukur panjang. Cuba tengok kedudukan mata. Ada 3 kedudukan mata ini. 2 kedudukan salah ditanda dengan X. 1 kedudukan sahaja yang ditanda dengan right, iaitu lurus, tepat pada ukuran panjang dia. Jangan tengok daripada bawah, jangan tengok terlalu atas. Kamu kena tengok sebaris. Itu adalah kaedah mengukur panjang. Bagaimana pula kita mahu mengukur aras cecair? Okey, bacaan yang betul ialah bacaan yang diambil oleh Aisyah kerana kedudukan matanya berada pada aras meniskus. Apa itu aras meniskus? Kamu tengok dalam gambar slide cikgu ni. Cecair bila kita masuk dalam satu balang, dia akan ada lengkuk sedikit. Dia akan rasa berkeluk, ya, berkeluk. Kita akan tengok pada aras yang rata. Pada aras yang rata kedudukan mata kita. Di situ ada diterangkan meniskus ialah permukaan cecair di dalam suatu bekas yang kelihatan berkeluk. Meniskus jangan kamu tengok yang naik pergi atas tu, kamu tengok yang rata dia. Okey? Itu adalah kaedah mengukur aras cecair menggunakan aras meniskus. Okey. Selesai pembelajaran pada hari ini. Sekarang ni kita akan pergi sesi latihan rujuk buku aktiviti sains kamu. Buka surat 10. Okey, arahan dia tandakan right bagi cara yang betul dan X bagi cara yang salah. Ada 6. Ada 6 soalan ini. Gambar yang pertama,
dia memegang rama-rama menggunakan tangan. Rama-rama atau kupu-kupu ya. Betulkah tidak menggunakan tangan tu? Kita ada radas, kita ada peralatan yang sesuai. Adakah sesuai kita menggunakan tangan? Okey, kita mesti guna satu alat tadi, iaitu okey. Yang kedua, dia meneliti spesimen menggunakan sejenis radas. Apa nama radas tersebut? Okey, adakah betul cara ini? Okey, kalau kamu rasa betul, kamu boleh tanda right. Yang ketiga, pepatung diletakkan di dalam balang kaca yang ditutup dengan plastik dan berlubang. Betulkah tidak? Seperti apa yang cikgu ajar kamu. Yang keempat, cara mengukur panjang daun. Adakah betul kita tengok dari bawah? Adakah betul kita tengok begitu yang cikgu ajar tadi macam mana? Ingat semula. Kalau perlu, kamu boleh ulang semula video cikgu. Okey, gambar yang kelima, mengacau cecair di dalam bikar menggunakan radas. Itu pun ada cikgu ajar tadi. Betulkah tidak digunakan untuk mengacau? Okey. Dan yang terakhir, yang keenam, dia membuang sisa spesimen ataupun bahan-bahan kotoran seperti tanah tersebut di dalam sinki. Adakah betul cara itu? Selalunya kita tidak buang terus begitu ya. Kalau ada kotoran dan sebagainya, kita akan buang ke dalam tong sampah. Sekiranya masih ada spesimen, kita perlu melepaskan spesimen. Okey. Ini untuk latihan muka surat 10. Seterusnya, kamu tengok pula muka surat 11, yang mana ada 3 soalan. Arahannya, perhatikan kaedah mengendalikan spesimen di bawah. Tandakan right bagi cara yang betul dan X atau pangkah bagi cara yang salah. Mengumpulkan spesimen. Okey, dia menggunakan sudip tangan untuk mengambil cacing. Kemudian cacing tersebut dimasukkan ke dalam balang. Okey, A, dia masukkan banyak-banyak cacing. B, dia masukkan cuma satu sahaja. Yang mana betul? Kita cuma perlukan berapa ekor saja spesimen. Adakah wajar kita gunakan banyak spesimen? Okey. Yang kedua, menggunakan spesimen. Okey. Menggunakan spesimen. A, dia menggunakan penyepit. Dan yang B, dia gunakan tangan. Yang mana cara yang betul mengendalikan spesimen? Ini pun cikgu sudah ajar tadi. Kita ada peralatan, kita ada radas. Gunakan radas dengan betul. Yang ketiga, melepaskan spesimen. Setelah selesai penyiasatan sains, kita perlu lepaskan spesimen. A, dia buang sahaja ke dalam tong sampah. Betul atau tidak? Dan yang B, dia letakkan pada tempat tinggal spesimen tersebut, habitatnya. Maka spesimen tersebut boleh hidup. Jadi yang mana betul, kamu tandakan right. Mana yang salah, kamu tandakan pangkah. Okey, cikgu harap kamu dapat menjawab latihan di buku aktiviti ini dengan betul. Sekiranya ada apa-apa persoalan, kamu boleh menghubungi guru kamu dan bertanya mengenai mata pelajaran hari ini. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Bersama dengan Cikgu Nasrun, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye-bye.